Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syofal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Latihan asas pertolongan cemas boleh meningkatkan keyakinan orang ramai untuk memberikan pertolongan cemas yang betul. Qiyamul Lail belia masjid, wadah menggalakkan belia mendekatkan diri dengan masjid. San Francisco, Amerika Syarikat menjadi tumpuan dunia apabila berlangsungnya Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM dengan tema mewujudkan masa depan berdaya tahan dan mapan untuk semua. Pelbagai isu menjadi tumpuan perbincangan, antaranya kemampanan, iklim, peralihan tenaga yang adil, kesaling hubungan dan membina ekonomi inklusif. Sebagai sebahagian daripada hasil APEC 2023, negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia telah mengeluarkan satu joint statement on the occasion of the 30th AELM. Sorotan mesyuarat APEC mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang mesyuarat berlangsung.
Pertolongan cemas atau first aid adalah rawatan pertama atau langkah paling awal yang diberikan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa. Manakala CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah satu kaedah prosedur kecemasan yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang yang tiba-tiba rebah, pengsan atau mengalami serangan jantung terhenti mengejut. Perkara tersebut disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa majlis penyampaian sijil bagi peserta-peserta latihan pertolongan cemas dan CPR. Majlis berlangsung pagi tadi di Rumah Panjang Kampung Amo dan Rumah Panjang Kampung Semaban, daerah Temburong. Latihan dalam pertolongan cemas dan CPR merupakan satu latihan asas yang sangat berguna dan tinggi manfaatnya, yang perlu diterapkan dan diperluaskan kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Latihan seperti ini boleh meningkatkan kemahiran serta keyakinan orang awam untuk memberikan pertolongan cemas yang betul dan berkesan kepada mereka yang memerlukan. Latihan pertolongan cemas dan CPR telah diadakan di Dewan Kemasyarakatan Belalong Daerah Temburong dan dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Kursus Latihan di bawah Lembaga Resusitasi Kebangsaan Kementerian Kesihatan. Memberikan kami peluang untuk mempelajari first aid walaupun indah banyak. Yang basic saja, insya-Allah dapat membantulah sekiranya kalau ada perkara-perkara emergency. Pertama, boleh menambah pengalaman saya. Kedua, boleh menyelamatkan nyawa. Dan orang yang pertama sebelum kecemasan datang. Belajar sikit-sikit pasal macam mana cara CPR sama AED, atau bolehlah dapat tahu macam mana sekiranya itu terjadi, sekiranya perlukan CPR, bolehlah dibuat atau. Majlis Perundingan Mukim Bukit Sawat dan Majlis Perundingan Mukim Labi pagi tadi mengadakan tamu gayuh. Ia diadakan di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau, Bukit Mukim Bukit Sawat. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Aktiviti tamu gayuh bertujuan meningkatkan dan memperluaskan hasil satu kampung satu produk, menyatu padukan masyarakat di samping memperkenalkan kebudayaan puak. Terdahulu diadakan ekspedisi berbasikal yang bermula dan berakhir di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau. Menghindari punca-punca kemalangan adalah menepati maqasid Al-Syariah yang menganjurkan pemeliharaan terhadap nyawa dan harta benda. Perkara tersebut antara intipati tazkirah acara Malam Munajat kali ke-112 sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kelolaan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR, tumpuan utama acara kali ini di Masjid As-Solihin. Antara yang menyertainya, Yang Berhormat Pengarah Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengarah Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Penyertaan ahli jawatan kuasa takmir dan jemaah daripada 80 buah masjid termasuk surau dan balai badan seluruh negara juga menyamarakan acara Malam Munajat. Majlis pengundian dan pemilihan ketua kampung di 3 buah kampung di daerah Belain akan diadakan pada 24 dan 26 hari bulan ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Tiga buah kampung di daerah Belain akan mengadakan majlis pengundian dan pemilihan ketua kampung pada hujung minggu depan. Sehubungan itu, petang kemarin diadakan sidang media mengenainya. Tiga kampung tersebut ialah Kampung Pekan Kuala Belait B,
pada 24 November di Dewan Bandaran Kuala Belait. Manakala Kampung Momongsi dan Perumahan Negara Penaga Kawasan A bakal diadakan serentang pada 26 November di Pusat Tingkatan 6 Kuala Belait. Undian melalui aplikasi mudah alih e-undi PMKK boleh dibuat 3 hari lebih awal. Saya ingin menyeru agar semua penduduk kampung, warga negara dan penduduk tetap yang berkenaan untuk sama-sama bertanggungjawab dan menjalankan hak masing-masing untuk mendaftar dan mengundi pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Ini adalah bagi memastikan calon yang terpilih nanti adalah benar-benar calon yang dapat menerajui kampung-kampung berkenaan dengan jayanya jua. Bengkel fotografi memberikan bimbingan dan meningkatkan kemahiran serta kepakaran kepada para pesertanya. Diadakan selama 5 hari, bengkel berakhir kemarin dengan majlis penutupan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyampaian hadiah pemenang pertandingan fotografi kreatif, cenderamata dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bengkel sempena sambutan Bulan Bahasa 2023 juga antaranya bertujuan mengangkat karya-karya foto yang terbaik dan berkualiti. 14 orang menyertai pertandingan membaca Al-Quran secara muratal untuk muslimah berumur 55 tahun ke atas bagi Masjid Surau dan Balai Badan Daerah Brunei dan Muara. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Hadir Datin Dang Hajah Nahruya binti Haji Asbi, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama, dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa tamir Masjid Universiti UBD dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pertandingan diadakan buat pertama kali sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Antara objektifnya mendukung hasrat titah ke bawah Dulia Maha Mulia bagi menjadikan rakyat di negeri ini celik Al-Quran. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian imarah dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir dan kumpulan belia Masjid Pekan Seria daerah Belait pagi tadi mengadakan program Qiyamul Lail Belia Masjid. Program selama 2 hari antara lain bertujuan menggalakkan para belia mendekatkan diri dan membantu dalam hal ehwal pentadbiran masjid. Program seumpamanya juga salah satu pendekatan untuk para belia mengimarahkan masjid dan menyertai aktiviti bermanfaat agar tidak terpengaruh dengan gejala sosial. Antara pengisian program, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat hajat dan sembahyang sunat taubat serta tazkirah mengenai amalan yang perlu dilakukan sewaktu berada di dalam masjid seharian. Lebih 500 jemaah yang akan mengerjakan ibadah umrah pada bulan depan menyertai taklimat mengerjakan umrah yang diadakan di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Jemaah diterangkan mengenai cara pengurusan dan perjalanan di sepanjang mengerjakan ibadah umrah nanti. Bakal jemaah umrah juga diberi kesempatan untuk mempelajari cara mengerjakan tawaf mengelilingi Kaabah. Taklimat dikendalikan oleh Darussalam Services Niram Berhan. Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA akan memperkenalkan sistem dalam talian baharu bagi pendaftaran makanan berproses yang diimport. Sistem Processed Food Import Registration PFIR akan menggantikan sistem pendaftaran makanan import pada masa ini dalam portal e-Darussalam. Ia akan dapat diakses mulai 23 November ini. Sistem baharu tersebut akan membolehkan pengimport mendaftar produk makanan masing-masing pada bila-bila masa dengan ciri-ciri yang ditambah baik dari sistem sebelumnya. Orang ramai juga boleh memohon pengimportan makanan proses bagi kegunaan persendirian. Garis panduan pengimportan makanan untuk kegunaan persendirian boleh dimuat turun di laman sesawang BDFA.
Untuk maklumat lanjut mengenai sistem PFIR, hubungi talian 2237417 atau email import@bdfa.gov.bn atau info@bdfa.gov.bn. Pasukan Miharbi Hunters muncul juara dalam kejohanan Liga Super Sepak Takraw Time Terbuka 2023. Berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru dan ditaja oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Time. Pada perlawanan akhir, pasukan Miharbi Hunters menewaskan pasukan Muara Express 2-1. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei B dan Brunei Legends B berkongsi di tempat ketiga. 300 orang menyertai larian dan kayuhan eksplorasi sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah haram. Dianjurkan oleh Biro Kawalan Narkotik melalui Division Pendidikan Pencegah Dadah, acara diadakan di kawasan Waterfront dan Kompleks Utama Bumiputra Pekan Bangar Temburong. 4 kategori dipertandingkan. Pelepasan acara larian disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Chi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyertai acara Fun Walk. Antara yang hadir Pangeran Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Johan dalam kategori terbuka lelaki dan wanita 10 km dimenangi oleh Muhammad Amirul Hamdi bin Jamil dan To Xiao Kim. Kategori veteran lelaki dan wanita dimenangi oleh Gianus Salagan dan Husna binti Abdullah. Kategori terbuka lelaki dan wanita 5 km dimenangi oleh Muhammad Fatur Rahman bin Haji Zulkifli dan Nur Hanisah binti Haji Abdul Ghani. Manakala kategori lelaki dan wanita veteran 5 km dimenangi oleh Muhammad Nordin bin Haji Lamid dan Safiah binti Haji Jaafar. Pasukan PSJD muncul juara kejohanan bola sepak jemputan veteran 11 orang sepasukan anjuran BTB Management Group. Perlawanan akhir antara PSJD dan Azam FT berlangsung semalam di Kompleks Sukan Berakas. Pada separuh masa pertama, PSJD lebih banyak melakukan serangan dan sering membuat percubaan. Bagaimanapun tiada sebarang gol dijaringkan. Masuk separuh masa kedua, PSJD menjaringkan 1 gol untuk berada di depan. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun kedudukan 1-0 itu kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus memuktamadkan kemenangan PSJD. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Berkongsi di tempat ketiga ialah pasukan SMFC dan Sahabat FT. 19 pasukan kementerian akan berentap di kejohanan badminton antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30 tahun. Majlis pembukaan rasmi kejohanan tersebut berlangsung di Dewan Sekolah Chung Hua, Kewdang, Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 5 kategori dipertandingkan. Perseorangan lelaki, bergu lelaki A, bergu lelaki B, bergu wanita A dan bergu wanita B. Perlawanan separuh akhir dan perlawanan akhir kejohanan akan diadakan pada hari Ahad 26 November. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Jabatan Bandaran Tutong dan Jabatan Daerah Tutong dan dikendalikan oleh Kelab Badminton Sekolah Chung Hua, Kewdang, Daerah Tutong. Lebih 200 orang menyertai acara larian pantai sempena sambutan Jubli Perak Perkhidmatan Hospital Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila ke-25 tahun. Acara larian bermula dan berakhir di Pantai Seri Kenangan, Daerah Tutong pagi tadi.
Pelepasan larian disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofyan bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sebanyak 6 kategori yang dipertandingkan iaitu kategori lelaki veteran, perempuan veteran, lelaki terbuka, perempuan terbuka, remaja lelaki bawah 19 tahun dan remaja perempuan bawah 19 tahun. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh pemangku pegawai daerah Tutong. Sepuluh kumpulan bagi kategori lelaki hari ini meneruskan pertandingan pasang dan congkak Kejohanan Sukan Rumah-Rumah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan. Pertandingan diadakan di bangunan Arkib Negara Brunei Darussalam. Tujuan pertandingan memberikan pendedahan kepada generasi masa kini mengenai permainan pasang dan congkak yang pernah menjadi permainan kanak-kanak pada zaman dahulu. Permainan tersebut juga satu warisan dan khazanah yang patut dipelihara agar tidak pupus di telan zaman.